Oke, selamat pagi. Hari ini kami kumpulan 4, yaitu diketuai oleh saya Aaron, Franciliana, Connie, Florazenta, Francesca, dan Elda hendak membentangkan tentang teori konspirasi bumi rata. Untuk pengenalan, saya tak akan baca apa yang saya letak dalam slide-nya, saya akan baca saya punya skrip. Okey, sekarang ini media sosial jadi tempat utama orang cari maklumat. Seperti apa kita tahu, termasuk tentang sains ya. Tapi dalam masa yang sama, ia juga memudahkan penyebaran teori konspirasi macam teori bumi rata ni. Walaupun sains dah lama membuktikan bumi bulat dengan imej satelit dan misi angkasa, masih ada orang yang percaya bumi itu rata. Sebab itu, pentingnya untuk kita belajar fikir secara kritikal dan jangan mudah percaya semua maklumat yang kita nampak online. Okey, saya akan bergerak ke presenter yang seterusnya. Ha, ini adalah gambar bumi rata. Seterusnya. Terima kasih, Aaron. Seterusnya saya akan membentangkan sorotan teori konspirasi. Teori konspirasi flat earth atau bumi rata merupakan kepercayaan bahawa bumi ini sebenarnya rata dan bukan bulat seperti yang diajarkan dalam sains. Pengikut teori ini sering bergantung kepada pengamatan langsung sebagai asas kepercayaan mereka. Mereka juga percaya bahawa semua imej bumi daripada angkasa lepas adalah rekaan atau hasil manipulasi komputer. Dari tempat tinggi masih tidak nampak lingkungan. Mereka mendakwa jika kita berdiri di puncak gunung, bangunan tinggi atau menaiki kapal terbang, kita masih tidak dapat melihat lingkungan bumi. Maka mereka menganggap ini sebagai bukti bahawa bumi tidak bulat. Apa yang menarik, mereka sering membuat eksperimen sendiri seperti merakam permukaan laut, memerhati horizon, atau menggunakan alat ringkas seperti spirit level untuk buktikan bumi tidak melengkung. Mereka lebih percaya kepada apa yang mereka lihat dan alami sendiri berbanding data saintifik. Dari segi saintifik, sains dan teknologi moden memberikan penjelasan bahawa bumi terlalu besar untuk nampak lingkungan dengan mata kasar. Kesimpulannya, teori flat earth memperlihatkan bagaimana kepercayaan boleh terbentuk hanya melalui pengamatan ringkas tanpa kajian mendalam. Ia satu contoh bagaimana manusia boleh memilih apa yang mahu dipercayai walaupun bertentangan dengan fakta. Itu saja, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bagi analisis seterusnya, saya akan mengenakan tentang analisis logik bagi teori konspirasi flat earth iaitu bumi rata. Teori ini mempunyai banyak kelemahan yang ketara. Salah satu contohnya ialah ianya gagal menjelaskan fenomena semula jadi secara konsisten seperti hukum graviti, waktu siang dan malam serta perubahan musim. Bagi ini, dalam model bumi datar, graviti sepatutnya menarik objek secara serong ke arah pusat cakral, bukan secara mendekat ke bawah seperti yang kita alami. Selain itu, jika matahari sekadar berputar di atas bumi datar ataupun rata, matahari sepatutnya boleh dilihat sepanjang masa dan fenomena terbenamnya matahari tidak akan berlaku. Yang kedua, teori menuntut kewujudan konspirasi global yang sangat besar melibatkan ribuan saintis, juruterbang, angkasawan dan agensi angkasa lepas dari seluruh dunia. Adalah tidak logik untuk mempercayai bahawa semua pihak ini sanggup menipu dan merahsiakan fakta sebenar selama berdekad-dekad tanpa sebarang kebocoran yang sahih. Bukti-bukti moden iaitu seperti gambar satelit secara langsung dari stesen angkasa antarabangsa, GPS dan laluan penerbangan antarabangsa semuanya membuktikan bahawa bumi adalah bulat. Dari aspek psikologi, sebahagian pengikut teori ini cenderung tidak mempercayai institusi rasmi dan lebih mudah menerima penjelasan mudah yang kelihatan logik pada permukaan.
Yang kedua, apabila diuji dengan logik dan fakta saintifik, teori bumi datar tidak dapat bertahan. Oleh itu, ia tidak boleh dianggap sebagai pandangan yang sah atau berasaskan logik yang kukuh. Seterusnya, saya akan beri kepada pembentang seterusnya. So seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis metafizik, di mana analisis metafizik ini adalah berkait dengan hakikat kewujudannya dan sifat realiti, apakah sifat sebenar dunia. Nombor satu adalah konflik perspektif dibanding dengan realiti. Penganut flat Earth percaya bahawa jika bumi nampak rata, maka ia mesti rata. Ini menimbulkan konflik metafizik. Apa yang dilihat secara semestinya benar secara ontologi. Yang kedua adalah pandangan metafizik. Dari sudut pandangan ini, realiti sebenar wujud walaupun tidak ada apa yang dilihat secara langsung. Konsep ini disebut sebagai kewujudan objektif. Contohnya, alegori gua oleh Plato, manusia tertipu dengan bayang-bayang, menyangkanya itu adalah realiti. Yang ketiga adalah kesalahan metafizik. Kesalahan metafizik akan menyebabkan manusia keliru antara perspektif dan hakikat, dan mereka akan menolak bukti objektif dari sudut graviti, imej satelit, dan hukum fizik. Manusia akan berdasarkan ilusi visual, bukan realiti sejagat, untuk menentukan metafizik flat earth. Kesimpulannya, dari perspektif metafizik, teori flat earth adalah contoh bagaimana ilusi boleh dianggap realiti bila manusia hanya percaya kepada perspektif sendiri, ataupun kita boleh cakap pandangan mereka sendiri dan menolak bukti objektif. Aliran falsafah ini membantu kita untuk memahami bagaimana kepercayaan ini wujud, sama ada sebagai ilusi minda atau bertentangan dengan realiti sejagat. Seterusnya, analisis kawasan akan membentangkan. Terima kasih, Connie. Sekarang saya akan membentangkan berkaitan dengan analisis epistemologi. Dalam analisis ini, sering dikatakan bahawa sekiranya ada seseorang membangkit dan berkata bahawa bumi sebenarnya rata, walaupun seluruh komuniti saintifik sudah membuktikan sebaliknya berabad-abad lalu, dari perspektif epistemologi, itu bukan sekadar salah faham, ia juga menggambarkan cara kita membentuk dan mempertahankan kepercayaan kita. Ia melihat bagaimana teori ini, iaitu bumi itu rata, muncul dalam susulan di mana pengalaman peribadi dan naratif komuniti boleh mengatasi bukti saintifik. Penafian dan penolakan bukti saintifik penganut bumi dan menolak iaitu foto satelit dan GPS dan eksperimen mudah. Mereka menganggap diri mereka sebagai perspektif, tetapi sebenarnya terjebak dalam penafian kerana lebih mempercayai naratif konspirasi seperti NASA penipuan. Selebihnya saya akan menyuruh kawan saya iaitu Elda untuk membentangkannya. Seterusnya adalah pengaruh komuniti dan media. Video forum dan konferensi mengukuhkan kepercayaan mereka. Komuniti yang menyokong membuatkan naratif itu kelihatan lebih sah dan meyakinkan, walaupun bertentangan dengan fakta. Pentingnya literasi saintifik. Literasi saintifik bukan hanya mahu apa yang benar, tetapi faham mengapa ia benar. Dengan kefahaman ini, kita boleh membekalkan antara skeptisisme rasional dan penafian buta, serta menggalakkan dialog berasaskan bukti. Sekian itu dari kami berdua. Seterusnya kami akan ke rekan seterusnya. Okey, terima kasih Francesca dan Elda. Saya akan membentangkan 4 rumusan, okey. Dari sini kita dapat lihat yang ada 3 sudut analisis, iaitu sudut logik, sudut metafizik dan sudut epistemologi. Saya akan mula dengan sudut logik ya. Saya tak akan baca apa yang di dalam slide, tapi saya akan baca saya punya apa yang di nota saya ya. Okey, dari sudut logik, teori bumi rata ni
mengatakan bahwa bumi ini rata macam cakra, ya, cakra. Tetapi hujah itu bertentangan dengan fakta sains yang jelas menunjukkan bumi sebenarnya sfera. Dan seterusnya, sudut metafizik, pengikut teori ini percaya bumi ini rata sebab nampak rata bila tengok dengan mata kasar. Sebab itulah mereka cakap, oh bumi ini rata sebab mereka tengok dari mata sendiri, ya. Tapi falsafah metafizik ajar kita yang apa yang kita nampak tak semestinya realiti sebenar. Dari sudut epistemologi, teori ini tunjuk macam mana kepercayaan boleh terbentuk bukan sebab bukti, tetapi sebab pengalaman peribadi dan pengaruh komuniti. Kadang-kadang naratif dalam komuniti itu lebih kuat daripada bukti saintifik sebenarnya. Okey. Seterusnya, slide. Sekian, terima kasih. Sampai situ saja pembincangan kami pada hari ini.